Okey, kita sambung soalan yang terakhir dari Kolej KMPP. Okey, so yang pertama dia bagi kat kita the price and quantity of a few selected items sold in Penang Matriculation College Bookshop untuk tahun 2021 dan 2022. Cuma 2022 tak habis lagi kan. Okey, so kita tengok soalan dia. Dia kata if average relative price. Mama Z nak ingatkan rumus unweighted ni dia cuma bagi untuk price. Jadi kalau pelajar nak tahu untuk kuantiti, pelajar kena tukar huruf P tu menjadi huruf Q. Sebagai contoh, Mama Z bagi kat sini. Okey. Katakan pelajar nak kira jawapan A ni, rumus dia I sama dengan 1 per dengan K. Kemudian kita nak cari jumlah nisbah di antara, sebab dia kata price, so sini P1 per dengan P0. Tapi kalau awak nak cari rumus average relative quantity, rumus dia tak bagi. Jadi awak cuma tukar, yang ini jadi Q1, yang ini jadi Q0. Boleh Okey, sebab dia tak bagi yang itu. Okey. Kemudian rumus tadi ni kita darab dengan 100. Okey, jadi kita ada 3 jenis barang tu, scientific calculator, mechanical pencil, pocket fine. So, dia jadi 1/3 dekat situ. Kemudian nisbah harga yang pertama 63 per dengan 55. Okey, tambah nisbah yang kedua X per dengan RM4. Tambah yang ketiga RM3.50 per dengan RM2.50. Okey. Darab dengan 100 dan soalan dah bagi dah nilai nisbah dia, nilai indeks number dia 130.68. Boleh? Soalan dia macam tu sikit Jadi Mama Z mula-mula Mama Z buat macam ni lah. Okey, 130.68 Mama Z darab dengan 3. Mama Z bahagi dengan 100. So Mama Z salin jawapan ni dululah. 3 point. Okey, 3.9. 3 mana pen saya? 3.9204. Sama dengan Mama Z ada yang ini 63/55 tambah X per 4 tambah 3.5/2.5 lagi. Jadi jawapan tadi ni Mama Z tolak dengan yang pertama 63/55. Lepas tu Mama Z tolak dengan 3.5/2.5. Okey. Jawapan ni sama dengan X per 4. Jadi 4 tu akan jadi darab lah. Okey, so Mama Z dapat nilai X sama dengan, kalau awak tengok kalkulator ni, RM5.4997.8. Jadi kalau Mama Z buat, jawapan terdekat ialah RM RM5.50. Atau orang Penang kata RM5.05. Okey. So dah dapat dah. Markahnya 2 dekat situ. Kemudian soalan seterusnya. Okey, dia nak suruh kita kira less payers and partial price. Ada 2.
Satu less payers price, satu lagi partial price. Lepas tu dia suruh interpret the indices and explain why the indices obtained have different value. Kenapa ada nilai, ada perbezaan di antara kedua-duanya. Okey. So ada dua soalan Soalan B, Mama Z nak kira dulu nilai. Kita ambil rumus dulu less payers. Less payers, rumus dia jumlah. Less payers, Q kosong iaitu P1 per dengan jumlah Q kosong P kosong darab 100. Okey. Yang ini untuk less payers. Macam mana Mama Z tahu ni less payers? Satu rujuk rumus, satu lagi kita rujuk Q yang dah lepas, yang dah last year punya. Ada satu lagi rumus, kalau Mama Z boleh tulis kat sini, I sama dengan jumlah, dan awak boleh tengok kat sini dia akan guna Q1 P1 per dengan jumlah Q1 P0 darab dengan 100. So kalau awak tengok kat sini dia guna yang sekarang, yang present value Q1. Itu beza dia. Tapi untuk pelajar sesi ini dia tak ada masalah sebab rumusnya diberi semua. Okey, Mama Z nak jawab soalan yang pertama dulu tentang less payers. Okey, less payers Q kosong. Q kosong merujuk kepada 180 darab 63 tambah dengan 800 darab dengan baru terdapat tadi 5.5 tambah dengan 1875 darab dengan RM3.50. Okey. Dan kita tahu warna biru tadi nilainya sama saja. Nilainya sama saja. So kita akan salin, ni nilai sama 180, 800, 1875, nilai yang sama berdasarkan rumus. Cuma kita kena darab dengan harga lepas. Yang ini RM55. Yang ini RM4. Yang ini RM2.50. Jangan lupa darab dengan 100. Okey. Lepas tu kita akan masuk dalam kalkulator terus untuk dapat jawapan akhir. Okey, yang pertama kita buat per siap-siap 180 Mama Z tak buat kurungan, Mama Z buat darab terus. 63 tambah 800 darab 5.5 tambah 1875 darab dengan 3.5. Tu yang atas. Yang bawah 180 darab 55 tambah 800 darab 4 tambah 1875 darab 2.5. Dan jangan lupa darab dengan 100. Jadi Mama Z dapat jawapannya 125.38. Okey, katakan Mama Z nak buat 3 decimal. 125.383. Z nak buat 3 pun tak ada masalah. Okay. So dia kata interpret the indices. So Mama Z nak interpret. Okay, dia tanya tadi tentang price. So kat sini kita kata the price increase by 25.383% compared to
2021. Sebab tu base year dia. Okey, selesai. Kemudian Mama Z nak gunakan rumus yang ini pula. Okey, nak guna rumus yang ini. Mama Z nak cari Pashi Price Index. Okey. So Mama Z ambil rumus ni, Mama Z copy lah sebab nak tulis kat bawah ni sebab kita tak nampak table, payah nak buat kerja kan. Okey, so Mama Z copy nilai ni. Okey, Mama Z tulis kat bawah ni. Okey, Mama Z nak tengok table sebenarnya. Jadi R kita yang pertama kita tengok Q1. Q1 kita 55 darab 63 tambah 650 darab RM5.50 tambah 2200 darab dengan RM3.50. Okey, yang ini kita perkan dengan nilai yang bawah ni sama. Ini masih 55, ini masih 650, ini masih 2200. Nilai yang sama. Sebab pemberat dia tu. So kita nak darab dengan jawapan dia tu RM55. Kebetulan sama lah pula kan. Okey, so lepas tu RM4. Lepas tu RM2.50 darab dengan 100. Macam tadi, kita masukkan dalam kalkulator dalam keadaan berhati-hati. Okey, kalkulator dah banyak membantu. 55 darab 63 tambah 650 darab 5.5 tambah 2200 darab 3.5. Yang bawah, 55 darab 55 tambah 650 darab 4 tambah 2200 darab 2.5. Okey, darab 100. So Mama Z dapat, kalau dapat bentuk macam ni tekan SD. Mama Z dapat 132.494. 132.494. Mama Z ambil 3 decimal places. So yang ini kita kata the price increase by 32.499% compared to 2021. Okay, selesai. Dan soalan terakhir kita ialah this will explain kenapa ada perbezaan. Okay, perbezaan yang macam Mama Z kata tadi, perbezaannya ialah less payers price index, okay, use base year as weight, GHT. Okay, kemudian whereas Pashi price index use current year. Yang Mama Z warna biru tadi tu. Current year as weight. Okay. Yang Mama Z duk cerita, yang ini Mama Z kata tadi, Mama Z buat warna kuning pula. Yang ini dia guna pemberatnya Q0. Yang ini dia guna pemberat dia Q1. Itulah dia perbezaannya. Maka selesailah soalan daripada Pulau Pinang. Okay, lepas ni kita boleh solat Isyak dan terus solat Tarawih. Sekian daripada Mama Z. Selamat mengulang kaji. Kami doakan pelajar berjaya dalam PSPM nanti. Sekian, terima kasih.